له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati tuan-tuan jemaah sidang muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, tujuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama. Dan malam ini kita bersama di waktu ataupun tarikh 27 Rejab. Dan sebenarnya nak masuk 28 dah ni. Kita berada di penghujung bulan Rejab, tuan-tuan. Sedar ataupun tidak, dalam beberapa hari lagi bulan Rejab akan meninggalkan kita dan kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan. Baik. Tajuk pada malam ini kita akan membincangkan berkaitan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Walaupun disebut bahawa hadis yang menyebut tentang Isra' wal Mi'raj ni adalah hadis yang panjang, banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripadanya, tetapi kita ambil sebahagian daripadanya untuk kita ambil iktibar atas peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Besarnya peristiwa Isra' wal Mi'raj ni hinggakan Allah Subhanahu wa taala letak satu surah dalam Al-Quranul Karim, iaitu surah Al-Isra'. Dan ayat pertama daripada surah Al-Isra' ini menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj ini. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini dia berlaku pada tahun yang disebut sebagai Amul Huzni, iaitu tahun kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kata para ulama sirah, tahun yang sama pakcik kesayangan Nabi yang menjaga Nabi, yang defend pada awal permulaan dakwah Nabi SAW, iaitu Abu Talib, meninggal dunia. Dan yang lagi menyebabkan Nabi SAW sedih, pakcik ini meninggal dunia dalam keadaan tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut pada Nabi SAW, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak boleh beri hidayah kepada siapa pun yang kamu sayangi, kamu kasihi, tetapi yang boleh bagi hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memberi hidayah, kita cuma boleh menyampaikan sahaja. Kita sampaikan nasihat, pesanan, dakwah, kemudian kita doa pada Allah Subhanahu wa taala semoga orang ni diberi hidayah oleh Allah taala. Dan peristiwa ni, kata Urwah bin Zubair, Isra' wal Mi'raj ini berlaku setahun sebelum peristiwa hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinatul Munawwarah. Baik. Peristiwa Isra' wal Mi'raj ini Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam ayat pertama surah Al-Isra', ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya, kawasan sekitarnya, bagi kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Ayat ini sebut permulaan dengan subhanah, mulakan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Ayat Quran yang menyebut subhanah, sabbahalillah, yusabbihulillah, sabbihisma rabbikal a'la. Ini semua ayat-ayat yang dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala layak memuji dan menyucikan diri Dia, tetapi kita makhluk tidak layak, tak boleh puji diri sendiri. Kerana kita tidak ada kelayakan nak puji diri sendiri. Kerana semua nikmat yang Allah Ta'ala beri datang daripada Allah, bukan daripada diri kita, bukan daripada kemampuan kita. Sebab tu bila orang puji kita, kita kena kembalikan semula pujian tu kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kata,
baguslah kamu ni, baiklah kamu ni, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Taala. Kerana yang menjadikan kita baik, yang menjadikan kita dalam keadaan elok, nikmat yang Allah Taala beri semua datang daripada Allah Taala. Maka pujian ini wajar dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Subhana allazi asra bi 'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya. Bermaksud Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad berjalan sendiri. Baik. Dalam hal ni, peristiwa Isra' wal Mi'raj ni, ada dua pendapat ulama. Pendapat minoriti ulama sebut bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj berlaku dengan ruh sahaja. Ni pendapat minoriti. Dia ada pendapat ni. Jadi kalau tuan-tuan dengar, jangan kata pelik pula, ada pendapat ni, minoriti. Berdasarkan dalil hadis riwayat Ibnu Ishaq. Tetapi hadis ni dia ada masalah sikit dari sudut riwayat dia dan tidak beberapa jelas, menyebabkan para ulama majoriti ambil pendapat yang lebih sahih, iaitulah Nabi SAW dijalankan oleh Allah Ta'ala dalam peristiwa Isra' Mi'raj, ruh dan jasad, dua-dua sekali. Kerana kalau kita katakan ruh sahaja, peristiwa Isra' Mi'raj ni nak menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina, nak tunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Kalau perjalanan di sekadar ruh saja, maka dia jadi tak berapa pelik sangat. Jalan dengan ruh, maknanya seperti mana kita tidur, mimpi, roh kita berjalan pun semua, dia jadi, semua orang boleh berlaku demikian. Bahkan ada orang yang tengah duduk dalam surah Ad-Diniyah, dengar ceramah, roh dia berjalan. Duduk ni tapi roh dia berjalan pergi ke mana, berayau. Dia sahaja fizikal dalam ni. Maknanya kita kata tidak pelik begitu. Tidak pelik begitu. Maka sebab tu kita kata majoriti ulama berpegang kepada dia bergerak, Nabi SAW digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, roh dan jasad, dua-dua sekali. Baik. Kemudian dalam satu malam, lailam, baik. Bila kita kata Allah Subhanahu wa taala asra bi abdi, yang menjalankan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi Muhammad yang berjalan sendiri, dia dua benda yang berbeza. Baik. Kalau kita letak Isra' Mi'raj ni dalam pemikiran kita manusia, kita akan kata dia tak logik. Kerana perjalanan, kita tak payah cerita langit, sampai langit jumpa Allah Ta'ala, turun balik apa semua tu. Kita cerita perjalanan zaman tu daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, paling pantas naik kuda paling laju, sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Nabi SAW satu malam, sebenarnya tak sampai satu malam pun, lepas isyak sampai sebelum subuh Nabi SAW dah sampai. Semula ke Makkatul Mukarramah, bukan sekadar pergi ke Masjidil Aqsa, bahkan naik ke langit bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian turun balik semula ke Mekah, tidak sampai satu malam. Maka kalau kita fikir daripada logik manusia, perjalanan ni macam mustahil kalau kita fikir ikut logik manusia. Tetapi kalau Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi Muhammad, tidak ada masalah, kerana masalah jarak dan masa ini masalah makhluk, bukan masalah Allah. Kita ni makhluk terikat dengan jarak dan masa. Sebab tu meter motor kita, meter kereta kita, kmh, kilometer per hour, ataupun mph, mile per hour. Kilometer per hour, kilometer jarak, hour jam. Maknanya berapa meter kita pergi, itulah jarak masa yang kita akan ambil. Ini manusia terikat dengan jarak dan masa. Tetapi Allah Ta'ala tidak terikat dengan jarak dan masa. Bukan masalah Allah Ta'ala. Saya bagi contoh beginilah. Beza Nabi Muhammad berjalan sendiri dengan Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi Muhammad. Contoh, kata saya, malam sebelum biasa, isteri saya akan beritahu. Dia kata, jubah dah habis. Dia beli jubah dah banyak, dia iron disiap-siap, berapa helai. Saya kata, jubah dah habis. Nanti dia akan iron jubah, dia akan gantung belakang pintu. Baik. Kalau ikut, katakanlah rumah saya ada semut. Kita kata rumah saya ada semut. Bukan saya bela semut, dah memang semut tu ada situ. Semut ni kalau ikut semut punya pemikiran, mungkin kalau dia nak turun, rumah saya apartmen tingkat 4. Nak turun bawah sekali, lantai bawah tu mungkin semua hidup dia mungkin dia tak sampai lantai bawah tu. Kerana bagi dia suatu perjalanan yang jauh kalau ikut semut lah, nak sampai ke bawah lantai bawah tu. Tiba-tiba isteri saya gantung jubah belakang pintu. Semut ni pun berjalan merayau, jalan masuk dalam poket saya. Subuh-subuh saya pun pakai jubah. Saya pun pergi kuliah daripada rumah saya Seri Kembangan, kuliah paling jauh dekat Masjid As-Salam, Bukit Sentosa, Bukit Beruntung. Pun pergi ke sana subuh. Habis kuliah subuh, handle kursus umrah dekat Senawang pula. Pun turun bawah pergi Senawang pula. Habis kursus umrah, Zuhur apa semua, habis Zuhur pukul 2.30 macam tu sampai dah rumah, balik semula Seri Kembangan. Semut pun keluar balik. Saya pun gantung balik jubah, semut pun keluar balik. Keluar jumpa kawan dia. Kawan dia tanya, "Mana kau, Mat?"
Tak nampak dia pagi tadi, dia subuh hilang ni, baru lepas zuhur ni baru nampak. Mana kau pergi, Mat? Dia kata, aku tadi pergi ke Bukit Sentosa, Bukit Beruntung tu. Kemudian aku pergi ke Senawang pula. Ni tadi baru aku sampai balik, azan zuhur ni aku sampai balik di Seri Kembangan ni. Semut lain kata nak kena buat urine test semut ni. Kerana dia cakap benda merepek yang tak masuk akal. Kenapa? Kerana semut ni kalau ikut pemikiran dia nak sampai ke lantai bawah tu pun belum tentu dia sampai. Tapi ni kau cerita sampai kau pergi ke Bukit Beruntung, kau cerita pergi sampai ke Senawang betul kau cerita. Ni sekarang kau cerita kau balik sebelum tengah hari ni kau dah balik semula kat Seri Kembangan. Ni kata kau ni dah gila katanya. Kalau kita fikir semut, memang dia akan kata gila cerita ni. Tapi bukan semut tu yang berjalan. Saya yang menjalankan semut tu. Semut tu ikut je. Sebegitu juga peristiwa Isra Mi'raj, bukan Nabi Muhammad yang berjalan. Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi Muhammad SAW. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah kat situ. Baik. Kedua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala asra bi'abdihi lailam, dalam satu malam, dan Allah Ta'ala mengirimkan kepada Nabi SAW binatang yang dipanggil sebagai burak, menjadi tunggangan Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Bukhari sebut, burak ni macam mana? Burak ni dia besar sikit daripada himar, keldai, kecil sikit daripada bagal. Semua pening kepala. Kerana kita keldai pun jarang nampak, bagal pun tak nampak. Jadi kita pun tak tahu apa beza himar dengan bagal ni, tuan. Beza. Himar ni ada dua jenis sebab tu. Himar ahli dengan himar wahsyi. Dah macam belajar tajwid pula, ada pecahan pula keldai ni. Himar ahli maknanya keldai yang orang duk buat angkat barang apa semua tu, yang biasa dengan manusia. Macam tengok cerita Shrek tu, dongki tu kan, tu himar ahli tu. Ini biasa dengan dia tu. Kemudian himar wahsyi, himar wahsyi adalah keldai liar. Keldai liar ni termasuk spesies keldai liar adalah kuda belang. Ni spesies apa nama? Keldai liar. Orang kampung saya, orang Jawa kampung saya panggil zebra. Tu apa nama? Kuda belang ni tadi. Himar ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara, suara keldai. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim. Seburuk-buruk suara, suara keldai. Suara dongki ni suara paling teruk sekali. Jadi kalau nak buat kumpulan nasyid, kawan-kawan kita semua suara tak sedap, letak nama sautul himar. Suara keldai. Baik, ni cerita keldai. Dan keldai yang himar ahli ni tadi, kedai yang buat tunggangan biasa ni, yang biasa orang buat gunakan seharian ni, yang tu haram dimakan. Haram dimakan. Keldai tu haram dimakan. Cuma kena hati-hati, takut dia baca kitab Jawi salah baca. Dia kata Islam mengharamkan makan keladi. Bukan makan keladi, makan keldai. Keladi tak ada masalah makan. Makanlah. Keldai yang tak boleh makan. Dan keldai yang tak boleh makan pun kedai himar ahli tadi, yang biasa dengan manusia. Yang liar boleh makan, tidak ada masalah. Sebab tu kuda belang, zebra tu boleh makan, tak ada masalah. Kenapa himar ahli ni tadi tak boleh makan? Kerana dia ada taring. Ada taring sikit. Binatang yang ada taring tak boleh makan. Dan berdasarkan dalil Nabi SAW, ketika pengepungan peperangan Khaybar, kepung dengan satu tempoh yang lama, sahabat-sahabat terputus bekalan makanan. Ada sahabat yang sembelih keldai, masak. Nabi tanya, ni apa? Sahabat kata, ni keldai yang kita duk buat angkat barang ni. Nabi kata, buang. Ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala haramkan makan keldai yang ni, tidak dibenarkan. Baik. Ini keldai. Dah tu bagal ni macam mana pula? Kita Hilmar, bagal mana kenal? Motor kenal lah, Y-Suku, ES5, 125Z, kita kenal lah. Keldai dia kecil, paling kecil ni. Sederhana, bagal. Bagal ni mana datang pula? Baik. Bagal ni biasa himar orang kahwinkan dengan kuda. Keldai kahwin dengan kuda, dia akan dapat bagal. Ni bagal. Bagal ni kecil sikit daripada kuda, tapi handsome sikit daripada keldai. Muka dia ada rupa sikit. Keldai ni muka dia macam pecah rumah sikit, tak berapa handsome. Tapi kuda paling cantik sekali. Bagal dia kecil sikit, besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda, tapi muka dia macam mirip-mirip kuda. Dan kalau zaman dulu, raja-raja, dia akan gunakan bagal ni untuk main dekat-dekat dengan istana. Pergi taman istana, pergi pusing-pusing istana, dia akan naik bagal kecil sikit. Dia tak naik kuda. Kuda ni untuk jalan jauh. Dia kata macam motor sisi kecil sikit lah. Kuda ni macam superbike. Bagal ni macam Y-Suku, macam RZ, macam tu lah, kecil sikit. Keldai ni macam Honda C70, C80, Honda Petak, macam tu lah, lagi kecil sisi dia. Ada tu lebih kurang gitu. Nabi sebut burak ni, dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada bagal. Nanti carilah sendiri macam mana rupa keldai, macam mana rupa bagal.
Kita pun nak cerita pun, kita pun tak ada baral kat sini, tak ada kedai sini. Dan dia ada sayap di mana mata dia nampak, di situ kaki dia sampai. Maka sebab itulah peristiwa Isra' Mi'raj ni Nabi SAW boleh sampai dengan kecepatan yang begitu pantas, atas sebab Allah Ta'ala kirimkan binatang burak daripada syurga ni tadi. Ini daripada hadis yang sahih riwayat Bukhari. Baik. Ni burak. Lailam minal Masjidil Haram, satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Sedangkan boleh je Allah Taala terus naikkan Nabi daripada Makkahul Mukarramah, Masjidil Haram tu naik ke langit kan, tu ke pintu langit. Tu kan atas tu ada Baitul Ma'mur, tempat malaikat tawaf. Tu kan tempat-tempat mustajab, adanya Telaga Zamzam, adanya Hijr Ismail, adanya Multazam. Ini tempat-tempat mustajab. Kenapa tak naik tu ke atas? Di sini Allah Subhanahu wa taala nak bagi beberapa pengajaran pada umat. Yang pertamanya, linuriyahu min ayatina, bagi tunjukkan kekuasaan Allah Taala. Orang lain daripada Masjidil Haram nak ke Masjidil Aqsa, sebulan pergi sebulan balik, tapi Allah Taala boleh jadikan Nabi SAW tidak sampai satu malam, balik semula ke Makkahul Mukarramah. Keduanya, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala nak isyaratkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betapa pentingnya bumi Baitul Maqdis ni. Ini Allah Taala nak bagi tahu. Kerana ini bumi Isra' Mi'raj, ini bumi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebab tu Isra' Mi'raj, bila Nabi sampai kat Baitul Maqdis, Nabi mengimamkan semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang jumlah dia ratus ribu yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi jadi imam dekat situ. Ini adalah bumi kiblat pertama umat Islam. Mula-mula perintah solat pertama menghadap pada Masjidil Aqsa. Dan ini adalah bumi yang diberkati. Alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Dan kita pun telah sebut sebelum ni bahawa bumi ini siapa yang kuasai dia akan menguasai dunia. Sebab itulah hari ini Islam tidak dapat menguasai dunia kerana Baitul Maqdis tidak ada di tangan kita. Masih lagi dalam cengkaman musuh-musuh Islam. Dan kita kena ambil prihatin bahawa Baitul Maqdis ni adalah tanggungjawab kita kerana ini adalah bumi Isra' Mi'raj. Bukan sekadar tempat biasa, bukan sekadar kita nampak benda tu adalah negara konflik biasa, tetapi kita kena ingat ini adalah hak milik kita umat Islam, tanah suci kita yang ketiga, tuan-tuan. Banyak makam Nabi dan Rasul alaihi wasallam berada di bumi yang suci ini. Semalam hari apa? Semalam Jumaat, betul lah. Lepas semalam Jumaat, saya sempat jumpa ada pertemuan tertutup dengan Dr. Usama Hamdan. Tuan boleh Google nama Dr. Usama Hamdan ni. Dr. Usama Hamdan ni dia adalah top leader Hamas. Kebetulan dia ada dekat sini. Dia ada buat satu pertemuan tertutup, dipanggil tak sampai 20 orang untuk jumpa. Dan Dr. Usama Hamdan sebut sekarang ni kerajaan baru Israel dia ada 4 benda yang dia tengah sedang buat. Satu, menghalau seramai mungkin orang Islam yang ada dekat sekitar Baitul Maqdis. Sebab apa? Orang Islam dekat Baitul Maqdis ni paling ramai sekali, ratusan ribu jumlah dia, paling ramai. Jadinya mereka nak halau, buang seramai mungkin, masukkan dalam penjara dan sebagainya, supaya mereka capai yang kedua, iaitulah mereka boleh ambil alih Masjidil Aqsa. Sekarang ni dia cuba-cuba tapi tak dapat, kerana orang Islam masih ramai sekitar tu. Ada berlaku banyak penentangan. Tapi kalau dia buat yang pertama ni, orang Islam dia keluarkan daripada tu, dia tekan dan sebagainya, pindah hijrah dan sebagainya, dia boleh ke yang kedua, ambil alih Masjidil Aqsa. Yang ni memang dia nak, kerana bagi dia ini adalah tapak Haikal Sulaiman. Ini orang Yahudi nak sangat benda ni. Dan kita telah sebut sebelum ni, perkara-perkara yang mereka lakukan ke atas Masjidil Aqsa ni, mereka cuba gali di bahagian bawah, mereka cuba kacau dataran Masjidil Aqsa dan sebagainya. Ni yang kedua. Dan ni sebenarnya bukan ikut perancangan asal sebenarnya. Kenapa? Kerana kalau ikutkan Eropah dan juga mereka yang bersama dengan Israel, mereka mencadangkan kepada kerajaan Israel supaya jangan kacau dulu Masjidil Aqsa. Kenapa? Sekarang ni orang Yahudi, kerajaan Zionis Israel ni, dia berperang, orang cuba kecilkan naratif peperangan ni supaya peperangan dia antara orang Yahudi dengan orang Palestin je. Tapi bila dia start kacau Masjidil Aqsa, dia bukan berperang dengan antara orang Yahudi dengan Palestin je. Dia dah berperang dengan umat Islam seluruh dunia. 1.5 bilion umat Islam satu dunia, tuan-tuan. Maka dia akan menyebabkan kesukaran bagi pihak Israel lagi. Bahkan bukan sahaja agama Islam dikacau dekat sana, orang-orang Kristian pun dikacau dekat sana. Gereja-gereja, tanah suci, tanah perkuburan orang Kristian pun dikacau. Menyebabkan Israel create musuh yang lebih ramai dan menyebabkan sebenarnya dia mencipta kubur dia di tanah dia sendiri. Sebab itulah dalam kitab Talmud sebut orang Yahudi tak boleh ada negara.
Sebab apa? Bila dia ada negara, sebenarnya dia membina kubur dia sendiri dekat situ. Dan memang betul, tindakan-tindakan yang dia buat nampak macam kuat, nampak macam bijak, tetapi sebenarnya dia ke arah membina kubur dia sendiri. Bahkan kabinet terbaru Israel ni, kata Dr. Usama Hamdan, daripada Perdana Menteri sampai ke semua kabinet dia, semua ni kalau ikut undang-undang Israel, bukan undang-undang kita, ikut undang-undang Israel, mereka ni adalah penjenayah. Dia kata, dia lebih tahu ada situasi politik kat sana. Dia kata banyak buat statement-statement yang bila dia berucap, wartawan pun ketawa. Maknanya orang yang tak berapa cerdik juga yang jadi pemimpin kat negara dia. Maka kita kata ini mungkin langkah ke arah hancur negara Israel itu sendiri. Mungkin tidak perlu kita buat banyak, dia hancur sama dia sendiri saja. Kenapa? Kerana ini memang apa yang telah diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka telah melanggar apa yang ada dalam kitab mereka sendiri. Ketiga, mereka cuba meramaikan seramai mungkin pendatang haram Yahudi. Orang Yahudi ni, kalau kita tanya seorang-seorang, tak ada orang pun yang ada negara asal. Seorang ni datang daripada Eropah, seorang ni datang daripada Rusia, seorang ni datang daripada negara South America, ini datang dari Afrika dan sebagainya. Kerana orang Yahudi memang tidak ada negara. Tuan-tuan bacalah sejarah, orang Yahudi memang selama ni tidak pernah ada negara. Bahkan kita dulu di Penang, kalau tuan-tuan baca sejarah, pernah ada komuniti Yahudi dekat Penang dulu. Kemudian dia tak ada dah. Tapi masih ada perkuburan Yahudi kat Penang. Tuan-tuan cek sejarah. Kerana orang Yahudi ni memang dia merata hidup dia. Tak ada negara. Hingga lepas mereka tubuhkan negara haram Israel, barulah mereka datang. Dan sekarang ni mereka cuba untuk bawa seramai mungkin orang-orang Yahudi yang ada di luar negara, yang ada di Amerika Syarikat, di Eropah dan sebagainya, datang untuk meramaikan supaya apa? Supaya bila jumlah orang Yahudi ni tadi sudah lebih daripada 60%, maka dia boleh isytihar negara ni adalah negara Yahudi, tak ada lagi negara Palestin. Kerana majoriti orang dia. Tetapi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi ni dia tak ramai dan dia tak beranak banyak. Orang Yahudi, orang Palestin tahun 1948 jumlah dia lebih kurang 1 juta lebih 2 juta aje. Sekarang 2023 orang Palestin dekat 15 juta. Mana jumlah dia meningkat banyak. Tak dapat juga lawan orang Yahudi ni dengan pendatang-pendatang ni tadi, lawan jumlah penduduk Palestin ni tadi. Dan orang Palestin walaupun kena tekan, kita salute kepada mereka, kita respect pada mereka, mereka tidak keluar daripada bumi tersebut, tak tinggalkan bumi tersebut. Bahkan kita kata orang Yahudi ni, dia ni antara mereka pun jadi isu juga. Antara mereka ni ada isu juga. Kerana orang Yahudi ni dia ada kasta. Dia macam orang India juga, dia ada kasta-kasta kan. Orang Yahudi yang pure adalah mak dia Yahudi, ayah dia Yahudi. Kalau mak dia, bapa dia Yahudi, mak dia bukan Yahudi, dia panggil Ashkenazim. Dia istilah dia bukan Yahudi tulen lah. Maknanya ni Yahudi celup dah ni. Dia tak recognize sebagai Yahudi. Orang gini. Orang Yahudi, dia akan ambil nasab keturunan daripada perempuan, daripada ibu, bukan daripada lelaki. Kita lelaki, tak dia daripada perempuan. Sebab itu orang lelaki Yahudi tidak digalakkan kahwin dengan perempuan bukan Yahudi. Maka anak dia tak jadi Yahudi nanti. Walaupun bangsa Yahudi, tapi dia tak diiktiraf. Kalau dia masuk negara Israel, dia jadi second class citizen. Tak diiktiraf. Bahkan Yahudi ni agama. Kan kita kata Yahudi ni agama dan bangsa. Ada orang yang bangsa Yahudi dan agama Yahudi. Ada orang yang bangsa lain tapi agama Yahudi. Ada juga. Orang daripada Brazil, orang daripada negara-negara lain, daripada Rusia, daripada Afrika. Ada Yahudi Afrika. Dia ni bila datang, dia ni pun Yahudi juga, kemudian datang berhijrah ke negara Israel. Ada satu kes yang jadi tahun lepas. Israel buat kempen derma darah. Kemudian Yahudi yang daripada luar negara, daripada Afrika, kalau tak salah saya, dia datang derma darah kerana dia Yahudi juga. Tu tahu apa nurse tu buat, staff nurse tu buat. Darah-darah orang Yahudi yang Afrika ni, Yahudi, dia ambil dibuang tu sampah. Dia tak iktiraf. Dia kata kerana darah ni tak tahu keturunan dia daripada mana. Itu macam itu. Dia sama Yahudi pun dia double standard, apatah lagi dia dengan Islam. Bahkan orang-orang Yahudi di luar negara yang bukan Yahudi ni tadi, yang pening kita cerita Yahudi tak Yahudi. Kerana di Yahudi ni pun banyak jenis. Yahudi yang berbangsa lain ni tadi, luar negara ni tadi, mereka ni pun sedang buat kempen dan kita kata kempen dan awareness kesedaran tentang betapa double standardnya Yahudi yang ada dekat Israel tu tadi. Sampai tahap begitu, nampak betapa teruknya, kerana mereka rasa mereka kaum yang terbaik, umat yang terbaik, sedangkan mereka adalah umat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Baik. Kemudian yang keempat, mereka ambil tindakan sekeras-kerasnya ke atas mereka yang terlibat dalam penentangan negara Israel ni tadi. Sebab tu kita tengok sekarang budak-budak sekolah umur 14 tahun, budak-budak muda, perempuan, dia tak kira, dia tangkap, dia masuk penjara dan sebagainya, kerana mereka takut dengan bayang-bayang sendiri. Kita nampak macam benda tu
macam nampak gaya macam kekalahan terhadap umat Islam, tetapi tidak sebenarnya. Benda tu adalah reaksi ataupun respon kepada pejuang-pejuang Islam kita yang banyak ambil tindakan kepada mereka. Dan alhamdulillah, sebenarnya Dr. Usama Hamdan bagi tahu kepada saya, dia kata dulu kita mungkin akan nampak perbezaan, yang ni Fatah, yang ni Hamas, yang ni Jihad Islami dan sebagainya. Sekarang ni mereka sedang buat kerjasama. Maknanya mereka akan bergerak sekali dalam satu kumpulan. Dalam tu ada Hamas, ada Jihad Islami, ada Fatah dan sebagainya. Mereka akan bergerak lawan Israel. Dan mudah-mudahan benda ni akan membawa ke arah kemenangan dan pembebasan Baitul Maqdis. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul alim. Yang kami berkati sekitarnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ada banyak pengajaran daripada Isra Mi'raj ni. Cumanya saya nak ambil dua daripada peristiwa Isra Mi'raj ni. Yang pertama yang besar adalah berkaitan dengan solat. Kalau semalam tuan-tuan tak tidur khutbah Jumaat, tuan-tuan akan dengar cerita tajuk khutbah semalam adalah berkaitan dengan Isra Mi'raj, solat dalam Isra Mi'raj ni. Kenapa? Kerana saya pun ingat sebab kita baca khutbah ingat kan. Kalau duduk bawah pun tak ingat juga. Baca khutbah duduk atas tu dia ingat kan. Kenapa? Kerana satu-satunya ibadat yang dapat daripada langit, Nabi SAW ambil daripada langit adalah solat. Yang lain semua di bumi. Puasa, zakat, haji, apa semua ni semua di bumi. Solat sahaja Nabi SAW ambil di langit. Dan solat ini kita pun masyhur, kisah yang masyhur disebut dalam hadis Nabi SAW. Asalnya Allah Subhanahu Wa Taala beri 50 waktu solat kepada kita umat Muhammad SAW. Kalau 50 waktu solat tuan-tuan, setiap 15 minit azan tuan-tuan, lepas 15 minit azan, lepas 15 minit azan. Bilal kena pakai shift siang, shift malam. Ada Bilal AM, ada Bilal PM malam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala atas Nabi SAW dinasihati oleh Nabi Musa AS minta diskaun kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada 50 jadi 5. Itu pun Nabi Musa kata pergi minta diskaun lagi. Nabi Muhammad kata aku dah malu dah minta dengan Allah Taala. Daripada 50 jadi 5, 45 bertahan lagi minta jadi 5. Maknanya kalau kita berniaga, bang, ni ber 50. Diskaun lagi boleh? 45. Diskaun lagi boleh? 35. Diskaun boleh. RM5 pun nak minta diskaun lagi kau ni. Kemain barang RM50 minta RM5. Kan jadi macam tak apa kena. Jadi kemudian bila Nabi Musa nasihati begitu, datang suara daripada langit menyebut bahawa umat Nabi Muhammad SAW solat 5 waktu tetapi seperti 50 waktu. Tapi solat ni penting, ni pengajaran penting dari Isra Mi'raj kerana ramai orang kita tak solat. Yang tak solat ramai, yang tak solat penuh pun ramai. Masih ramai lagi. Yang datang seminggu sekali pun ramai, yang datang setahun sekali pun ramai. Yang datang semua hidup sekali lagi ramai. Ni yang dia tak semayang, orang semayangkan dia. Ni ada juga gini. Ada. Ramai orang begini sebenarnya yang tidak solat ni tadi. Maka kita katakan bahawa ni benda yang penting. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Suruhlah ahli keluarga mendirikan solat dan bersabarlah atasnya. Ini perintah Allah SWT. Bukan sahaja kita dirikan solat, bahkan ahli keluarga kita pun kena disuruh mendirikan solat. Nah, kata Nabi Ibrahim AS, Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati. Wahai Tuhan, jadikanlah kami dalam kalangan orang yang mendirikan solat dan zuriat keturunan kami pun orang yang dirikan solat juga. Jangan kita saja mendirikan solat tapi kita biarkan ahli keluarga kita tidak menunaikan solat. Ingat, solat ni adalah pengikat janji kita dengan Allah dan Rasul. Kalau kita tidak solat, bermakna tidak ada janji yang kita sign, agreement dengan Allah Ta'ala dekat akhirat, maka belum tentu kita ni akan mendapat syafaat, akan diselamatkan dekat akhirat. Nampak besar gaya kita akan dimasukkan neraka kalau kita ni sengaja meninggalkan solat, kerana tidak ada janji pada kita dengan Allah dan Rasul. Betul Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat tu tiang agama. Siapa yang dirikannya berarti dia mendirikan agama. Siapa yang tak solat berarti dia telah meruntuhkan agama. Tak ada agama pada dia. Tinggal nama saja Islam tapi tidak nampak ciri-ciri Islam pada dia, kerana orang yang beriman tu mestilah innal ladzina amanu wa amilus salihat. Mestilah beriman dan beramal soleh. Amal soleh ni nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala mestilah dengan solat. Tidak ada solat, buatlah kebaikan banyak mana sekalipun tidak akan diterima oleh Allah SWT. Satu. Keduanya kita nak sebut berkaitan dengan riba. Kerana dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi SAW ditunjukkan dengan orang yang perut dia besar, terlalu besar. Ini bukan sebab angin makan nangka, tapi ini memang kerana dia makan riba. Orang yang terlibat dengan riba, perut dia menjadi besar sampai dia tidak boleh nak bergerak. Ini Allah Ta'ala gambarkan mereka yang terlibat dengan riba. Kenapa kita sebut malam ni pengajaran yang penting riba ni tadi? Kerana ramai orang kita masih menganggap riba ni satu benda yang biasa.
Sedangkan riba ni adalah dosa yang besar yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim berulang kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu betul-betul beriman. Kalau kamu tidak buat demikian, fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu telah izinkan berperang dengan Allah dan Rasulnya. Maksudnya Allah dengan Rasulnya isytihar perang pada orang yang terlibat dengan riba. Maka kita ni jangan buat main-main dengan riba ni tadi. Kita tak kiralah nak buat loan ke, jangan buat yang konvensional. Ni kerana jelas majlis fatwa ada sebut yang konvensional ni memang riba. Jelas. Kalau kita nak beli insurans kereta pun ambil yang takaful. Ambil lah apa saja pun, walaupun kita kata ya Islam ni masih ada kekurangan, tapi ambil di situ lebih selamat daripada walaupun orang kata ustaz, dia kata yang Islamik ni nampak lagi mahal kalau bayar. Tak apalah, kita rugi sikit beberapa ribu dekat situ, janji kita selamat dekat neraka ni tuan-tuan. Tak berbaloi kita nak jimat beberapa ribu, kita duduk dalam neraka dan kita diisytihar perang oleh Allah dan Rasul. Ini kena hati. Yang lama kita dah terbuat, terbuat loan dan sebagainya itu kita cepat-cepat selesaikan dan kita minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala ampunkan atas kejahilan kita lama kita tak perasan. Tapi sekarang kita dah tahu, maka kita kena hati-hati kerana benda ni Allah Taala dengan Rasul isytihar perang. Kita ni hidup berharap pada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala dengan Rasul ni isytihar perang pada kita, maka habislah kita tuan-tuan. Tidak ada apa lagi yang kita boleh harapkan di atas dunia ni. Baik. Banyak pengajaran peristiwa Isra Mi'raj ni. Tapi saya nak ceritanya hujung lepas Nabi SAW, sikit cerita pasal sirah. Lepas Nabi SAW pergi ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW, naik ke setiap langit, bertemu dengan Nabi-Nabi yang duduk di langit-langit tersebut, kemudian bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian turun dan balik semula ke Masjidil Haram sebelum subuh. Nabi lepas subuh, lepas selesai peristiwa Isra wal Mi'raj ni, Nabi duduk depan Kaabah lepas subuh. Nabi termenung depan Kaabah. Kerana melihat Kaabah ni adalah ibadat. Sebab tu kita baca kisah ulama, banyak mereka duduk, mereka yang tinggal di Mekah ni mereka duduk depan Kaabah. Nabi SAW duduk termenung depan Kaabah. Kerana waktu tu tak ada solat subuh lagi. Solat kan baru dapat malam tadi, jadi belum ada solat subuh lagi. Maka Nabi termenung depan Kaabah. Bila termenung depan Kaabah, datangnya Fir'aun umat ni. Siapa Fir'aun umat ni? Abu Jahal. Ni Fir'aun umat Nabi Muhammad SAW. Kerana jahatnya dia ni. Abu Jahal, dia ni setiap hari akan datang jumpa Nabi dan tanya Nabi, ya Muhammad, apa cerita baru hari ni? Tapi dia bukannya nak tahu betul apa yang Nabi sampaikan. Dia lebih kepada nak main-mainkan Nabi, nak memperolok-olokkan apa yang Nabi sebut. Pagi lepas peristiwa Isra Mi'raj, dia datang jumpa Nabi, tengok Nabi termenung seorang, dia kata, Muhammad, ada cerita baru hari ni. Abu Jahal ni tahu kenapa cerita Abu Jahal? Nama dia Abu Jahal kan, asal orang Mekah panggil gelaran dia Abu Hakam. Orang Mekah gelar dia Abu Hakam. Hakam ni apa? Hakimun, bijak. Abu, bapa. Hakim, bijak. Abu Hakam, bapa bijak. Memang bijak betul lah ni. Memang dia bijak pun Abu Jahal ni. Kemudian Nabi gelar dia Abu Jahal. Abu bapa, Jahal jahil. Bapa jahil. Nabi tukar. Kenapa? Baik. Dia ni siang hari melawan Nabi SAW. Buat macam-macam. Memerangi Nabi SAW. Bila malam hari, ini disebut dalam hadis riwayat Bukhari, malam hari Abu Jahal, Abu Sufyan dan seorang lagi saya tak ingat, dia ni pergi rumah Nabi, dengar Nabi baca Quran dekat luar rumah, dengar Nabi baca Quran. Siang lawan Nabi, malam dengar. Seorang duduk sini, Abu Jahal duduk sini, Abu Sufyan duduk sini, seorang lagi duduk sini. Duduk dalam gelap. Habis Nabi baca Quran, semua nak balik, terserempak tiga-tiga ni. Dia kata, kau buat apa kat sini? Kau buat apa kat sini? Dia kata, kita cerita sini, habis sini lah, dia kata. Ini kalau follower kita tahu ni, mau dia unfollow kita ni, mau dia unfriend kita. Kenapa siang kita duduk lawan Muhammad, malam kita duduk dengar Muhammad cerita. Siang kita kata ke dia bukan malam kita duduk dengar dia. Okey, besok jangan datang, besok tak datang lagi. Okey, janji. Besok datang lagi. Kata kawan ingat, kawan ni tak datang, kawan ingat, kawan ni tak datang. Dalam 3 datang, jumpa lagi. Kata je, besok jangan datang lagi. Datang lagi, 3 malam turut-turut dia orang ni datang. Akhirnya orang tanya pada Abu Sufyan, apa pendapat kau dengan yang kita dengar kat rumah Muhammad? Apa kau rasa? Abu Sufyan kata, ada yang aku faham, ada yang aku tak faham, kerana bahasa Arab Quran ni terlalu tinggi. Tetapi aku yakin apa yang Muhammad sampaikan ni benda yang betul. Mereka tahu apa yang Rasulullah sampaikan ni benda yang betul. Sebab tu Abu Sufyan last sekali masuk Islam juga lepas Fatu Mekah kan. Abu Sufyan isteri dia Hindun binti Utbah, anak dia Muawiyah bin Abi Sufyan, jadi seorang sahabat Nabi SAW. Mereka tahu kebenaran. Kemudian orang tanya kepada Abu Jahal pula, ya Abu Hakam,
engkau pula apa engkau rasa tentang yang kau dengar dekat rumah Muhammad tu? Abu Jahal jawab apa? Dia kata, wallahi, orang dulu bersumpah dengan nama Allah juga, kerana mereka memang menyembah Allah SWT, asal nak agama Nabi Ibrahim kan. Cuma mereka mensyirikkan Allah SWT dengan berhala. Dia kata, wallahi, Abu Jahal kata, wallahi, aku yakin apa yang Muhammad sampaikan tu adalah benda yang betul, benda yang benar. Tu katanya Abu Jahal, yang kau tak masuk ikut ajaran Muhammad ni, kenapa kau tak masuk Islam? Dia kata, begini, keluarga aku dengan keluarga Muhammad dia bersaing. Keluarga Muhammad jaga Kaabah, keluarga aku jaga Kaabah. Keluarga Muhammad serve orang jemaah haji, keluarga aku serve jemaah haji. Takkanlah tiba-tiba keluarga Muhammad ada Nabi, aku ikut keluarga Muhammad. Mana boleh macam tu, dia kata, kalah lah aku macam tu. Sebab tu je dia tak nak ikut dakwah Nabi SAW, kerana ego dia. Bila benda ni sampai kepada pengetahuan Nabi SAW, tu yang Nabi kata, bapak jahil dia ni. Kerana benda tu saja dia tak nak ikut Nabi SAW. Maka lekat gelaran Abu Jahal tu sebab tu tadi. Maka kita balik semula cerita Isra Mi'raj ni, Abu Jahal tanya Rasul, kata, wahai Muhammad, ada cerita tak hari ni? Dan Rasulullah SAW orang yang tidak pernah berbohong walaupun sekali dalam hayat dia, walaupun satu perkataan Nabi tidak pernah berbohong. Maka bila Abu Jahal tanya ada cerita baru ke tidak, maka Nabi SAW cerita penuh Isra Mi'raj depan Abu Jahal. Malam tadi datang malaikat Jibril, kemudian datang ada binatang burak. Burak ni adalah kuda yang bersayap. Kemudian aku pergi ke Baitul Maqdis waktu malam, naik semua, naik jumpa Nabi-Nabi Rasulullah, naik ke langit apa semua. Cerita penuh pada Abu Jahal. Dan Abu Jahal dia kata, selama ni saja je aku kata Muhammad ni mereka cerita, hari ni dia reka cerita sungguh. Tak masuk akal, dia kata. Betul lah dia kata. Nabi kata kita dia tuan, Nabi kata burak tu kuda bersayap. Zaman dulu, zaman sekarang pun kita kata tak ada kuda bersayap. Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah nampak kuda bersayap. Dia kata, hari tu saya pergi ladang sawit kat semuanya, nampak ada kuda bersayap tu. Tak tahu. Jadi pun kena buat urine test juga ni. Mana memang tak ada. Bila zaman tu cerita ada kuda bersayap, orang Abu Jahal tanya, kamu pergi Baitul Maqdis, kami 1 bulan perjalanan pergi, 1 bulan balik, kamu pergi 1 malam. Nabi kata 1 malam. Abu Jahal kata, Muhammad ni dah mula reka cerita belik-belik, dia kata ni. Tapi Abu Jahal ni dia ambil peluang ni. Dia tahu. Dia kata cerita ni kalau orang Mekah dengar, lagi orang tak percaya kepada Muhammad. Maka dia kata kepada Rasulullah, dia kata, wahai Muhammad, nak tak kalau aku bagi peluang, kamu sampai ke semua yang kau cerita kat aku semua ni, kau ceritakan kat semua penduduk Mekah, nak tak? Kerana Abu Jahal pegang media pada waktu tu. Jadi dia media Mekah kat tangan dia. Jadi maklumat dia kata, nak tak aku sampaikan ni, semua orang Mekah tahu cerita ni. Rasulullah kata, naklah, ni peluang dakwah. Tapi Abu Jahal fikir benda lain. Sebab itulah Abu Jahal ni, kalau di Islam, besar pahala dia. Kerana dia menyebarkan Isra Mi'raj yang tadi, cerita Isra Mi'raj. Dialah penganjur ceramah Isra Mi'raj pertama, Abu Jahal. Pagi tu lagi, mana Isra Mi'raj tadi, pagi tu dia dah menganjurkan ceramah Isra Mi'raj Abu Jahal ni. Dia pun bawa lah Rasulullah SAW naik ke atas satu batu besar di sebelah Jabal Abi Qubais. Tempat kita sa'i tu, sebelah tu Jabal Abi Qubais, kat situ ada satu batu besar. Tempat orang Mekah dapat berita itu. Kabilah mana keluarga dia mati, ketua dia mati, siapalah ya, anak apa semua, ada perang dekat mana, cerita dia dekat situ, berita dia. Jadi Abu Jahal bawa Rasulullah naik atas batu tu, maka orang Mekah pelik. Musyrikin Mekah tengok datang ke situ kerana nampak Abu Jahal, raja dia dekat situ. Sahabat-sahabat pula tengok ada Rasulullah kat situ. Dan mereka semua pening. Dia kata, dua ni kan dulu bukan bergaduh atau semua lain ke? Abu Jahal gaduh dengan Muhammad. Ni apa duduk sepentas ni? Jadi perpaduan ke macam mana hari ni kata? Akhirnya semua berkumpul. Orang Mekah semua berkumpul depan berkumpul depan Rasulullah SAW, Abu Jahal Mekah. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan cerita Isra Mi'raj ni panjang daripada awal sampai habis. Bila habis Nabi cerita Isra Mi'raj ni, maka orang yang musyrikin Mekah yang tak percaya pada Nabi makin tak percaya pada Nabi. Dia kata, Muhammad dah mengarang cerita pelik-pelik dah, dia kata ni, dah mula dah cerita pelik-pelik. Bahkan sahabat-sahabat, dalam riwayat sebut sahabat-sahabat sendiri bukan kata tidak beriman, dia jadi macam goyang sikit. Dia kata, betul ke cerita ni? Cerita kuda bersayap pergi Baitul Maqdis naik ke langit. Tapi ni Rasulullah, takkan Rasulullah cerita tipu, tapi cerita ni dia jadi macam payah nak brain cerita tu. Payah nak brain, payah nak hadam cerita tu. Kenapa? Kerana benda yang itu kita kata ujian jadi sahabat ni. Walaupun sahabat ni memang ada kelebihan Allah Ta'ala beri, tapi kita kata syukur tak jadi sahabat, syukur juga. Kenapa? Kerana jadi sahabat tuan-tuan, zaman tu kena ingat, Quran pun tak lengkap lagi, agama pun tak sempurna lagi. Kemudian yang mengaku jadi Nabi ni, budak kampung tu, tak reti baca, tak reti menulis. Orang susah pula tu. Yang lawan dengan dia Abu Jahal, orang bijak, Abu Hakam orang panggil, Raja Mekah pula tu, hebat. Yang budak ni pula yang tak reti baca menulis, cerita pelik-pelik pula tu.
Maka sebab tu tuan-tuan, ramai yang mengikut dakwah Nabi pada awalnya, hamba sahaya, orang miskin, orang biasa-biasa je. Orang yang kaya-kaya yang hidup T20 pada zaman tu, dia tak ikut Nabi SAW. Tak ramai yang ikut. Adalah yang ikut sikit. Tak ramai. Tapi ramai yang ikut Abu Jahal. Kerana dia kata, pelik benda begini. Nampak tuan-tuan? Ini ujian sahabat. Betul, kita ni ada untung juga. Kerana zaman kita, agama telah sempurna. Hadis semua telah cukup, Quran telah cukup, ramai ulama-ulama dalam bahasa kita telah bahasa agama, sampai kita tidak ada masalah dalam agama. Sahabat-sahabat ni dia ada ujian di setiap zaman tu, dengan ujian peperangan lagi, dengan ujian kesusahan lagi, macam-macam, kena pergi perang, kena tipu, kena pulau apa semua. Lepas tu kita kata sahabat ni layaklah Allah Taala beri kelebihan pada mereka, kerana mereka ni bukan senang nak jadi sahabat Nabi SAW. Kemudian bila jadi begini, Abu Jahal rasa, dia kata, habis, aku punya mission achieve, accomplish. Aku dah berjaya buat orang Mekah makin tak percaya ke Muhammad. Semua dah kata Muhammad ni mengarang cerita pelik-pelik bukan-bukan. Maka Abu Jahal pun pergi ke headquarters musyrikin Mekah, itulah Darun Nadwah. Pergi ke Darun Nadwah, jumpa dengan pemimpin-pemimpin Quraisy pula kat situ. Dia kata, hari ni aku dah berjaya habiskan agama Muhammad dah. Pemimpin Quraisy tanya, macam mana? Maka Abu Jahal pun cerita, tadi Muhammad naik kat Jabal Abi Qubais, dia cerita pada kami semua cerita Isra Mi'raj. Dia ceritalah. Abu Jahal ni dalam dia tak sedar, dia tukang sebar cerita Isra Mi'raj. Tadi dia anjur ceramah. Kemudian yang baru ni dia pergi cerita pula dekat pemimpin Quraisy Mekah. Dia cerita daripada A to Z. Muhammad cerita ada malaikat Jibril datang dengan dia naik burak kuda bersayap pergi Baitul Maqdis, naik ke langit jumpa Allah Taala balik semula. Kemudian pemimpin Quraisy pun kata, oh memang pelik cerita ni sungguhlah. Tapi Abu Jahal kata, kerja aku tak siap lagi sebenarnya. Dia kata, ada seorang lagi aku kena goyangkan pegangannya. Kalau aku dapat goyangkan dia ni, maka agama Muhammad habis. Kerana ni dia punya penyokong kuat dia. Ni kawan baik Muhammad ni, geng mengeteh Nabi SAW ni. Apa-apa Nabi akan cari dia. Kerana kita kena ingat, waktu ni Khadijah dah meninggal dunia, Abu Talib dah meninggal dunia. Ni dua orang supporter penting Nabi ni. Dua orang ni dah meninggal dunia. Tinggal seorang je ni, Abu Bakar, yang betul-betul duduk belakang Nabi SAW. Sebab tu Abu Jahal kata, tinggal seorang lagi. Kalau aku dapat goyangkan pegangan Abu Bakar ni tadi, memang habis lah. Muhammad dah tak ada penyokong lagi dah dia. Baik. Maka semua orang duk cari tu. Kita pergi cari Abu Bakar. Maka semua orang duk cari Abu Bakar. Abu Bakar pun pagi tu tak ada pun dekat kebun dia. Tak ada pun dekat rumah dia, bahkan dia dekat kebun dia. Dia tak jumpa dengan Nabi SAW lagi pada pagi tu, kerana waktu tu belum ada solat subuh lagi. Jadi dia tak sempat jumpa Nabi SAW lagi. Pagi-pagi dia terus pergi ke kebun dia. Maka semua orang, Abu Jahal, pemimpin Quraisy Mekah, sahabat-sahabat Nabi, pergi berjalan cari kebun Abu Bakar. Akhirnya mereka jumpa Abu Bakar di kebun dia. Abu Bakar pelik. Ni apa cerita ramai-ramai datang kebun aku ni, tiba-tiba pagi buta ni, dengan musyrikin Mekahnya ada, dengan Abu Jahalnya ada, dengan sahabat-sahabat Nabi pun ada. Biasa geng-geng ni tak duduk jalan sekali. Ni tiba-tiba duduk jalan sekali, semua datang kebun dia. Abu Bakar kata, apa cerita ni pagi buta datang kebun aku? Abu Jahal, apa cerita? Abu Jahal pun sebut, dia kata, Abu Bakar, aku tak dengar lagi cerita daripada best friend kau pagi ni. Dia kata, aku tak jumpa lagi pagi ni, aku tak tahu, tak dengar lagi, tak sempat tahu cerita pagi ni, tak dapat update lagi. Dia kata, tadi Muhammad dah naik kat Jabal Abi Qubais, cerita pada kami semua ni cerita Isra Mi'raj. Dia cerita sekali lagi Isra Mi'raj. Ni Abu Jahal, dia tukar ulang cerita Isra Mi'raj banyak kali. Dia pun ceritalah Nabi ni jumpa Jibril, naik burak pergi Masjid Aqsa apa semua. Habis semua cerita, Abu Bakar tenang, relax. Habis Abu kata, betul, ni betul cerita daripada Muhammad. Abu Jahal kata, betul cerita Muhammad, tak tanya ni, semua orang dengar ni daripada Muhammad sebut tadi. Abu Bakar kata, relax Abu Bakar. Aku ni kawan baik dia. Biasa aku nampak Muhammad dapat wahyu daripada langit. Apa peliknya kalau sekali-sekala pula Muhammad buat lawatan balas, dia pula pergi ke langit? Apa masalahnya? Dia dapat wahyu daripada langit, sekali dia pula pergi ke langit. Apa peliknya? Abu Bakar kata gitu. Bahkan dalam riwayat lain sebut, Abu Bakar kata, kalau dinding ni putih, Muhammad kata dinding hitam, aku kata dinding hitam. Mana dinding ni putih? Nabi kata, Abu Bakar hitam ni. Ya Rasulullah, hitam. Ni Abu Bakar punya level tuan iman dia. Walaupun Abu Bakar ni kurus, Aisyah cerita pasal bapak dia. Aisyah radhiyallahu anha cerita pasal bapak dia. Abu Bakar ni orang dia sangat kurus, kalau pakai kain sarung melurut. Kurus betul. Kulit dia putih, janggut dia tebal tapi banyak uban. Kening dia tebal, kemudian selalu berpeluh Abu Bakar ni. Jadi berpeluh, sentiasa basah muka. Ni Aisyah cerita pasal Abu Bakar. Walaupun Abu Bakar ni kata kita nampak fizikal dia kurus, pipi macam cengkung gitu kurus, tapi iman dia Nabi kata, kalau letak dalam timbangan iman Abu Bakar dengan iman seluruh umat ni, daripada dulu sampai yang kiamat nanti, sampai yang tak lahir lagi semua ni, timbang berat lagi iman Abu Bakar. Ni level iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab itulah Abu Bakar ni memang
Abu Jahal pun tahu. Kalau dapat goyangkan dia, maka habis agama Muhammad. Kalau tak dapat goyang dia, maka tak jalan lagi. Tak jalan lagi. Abu Bakar pula, bila dia nampak benda ni jadi, dia tahu dah Nabi SAW sedang ada masalah. Benda tengah kecoh ni. Kalau takkanlah semua datang kebun ni ramai-ramai ni. Maka Abu Bakar tanya, mana Rasulullah? Sahabat-sahabat kata, Rasulullah masih ada lagi dekat Jabal Abi Qubais. Kerana rumah Rasulullah dengan Jabal Abi Qubais pun bukan jauh sangat, kan? Kan rumah Rasulullah tu kan, kalau kita keluar tepat sa'i, pintu Marwah, Safa, Marwah, pintu belakang tu keluar. Depan tu tak jauh daripada tu rumah Rasulullah dengan Khadijah. Rumah Nabi lahir depan tu maktabah tu. Tapi rumah Nabi dengan Khadijah tak jauh daripada Safa Marwah tu. Depan tu Jabal Abi Qubais. Maka dia kata Rasulullah masih ada dekat kawasan sekitar tu lagi. Maka Abu Bakar terus dia kata, aku kena tolong Rasulullah SAW, kena selamatkan Rasulullah ni. Rasulullah tengah ada masalah ni. Maka dia pun pergi tu jalan dengan laju, sampailah dekat penglihatan dia mula nampak Rasulullah SAW dari jarak. Maka Abu Bakar mula naikkan suara dia. Dia naikkan suara dengan tinggi, dia kata, ya Rasulullah, betul ke aku dengar begini. Dia sebut peristiwa Isra' Mi'raj ni. Betul ke ya Rasulullah aku dengar begini. Kenapa Abu Bakar naikkan suara? Kerana bila daripada jauh, orang dah start cakap naikkan suara, ya Rasulullah. Yang lain-lainnya akan mula, ni apa cerita ni? Maka orang mula berkumpul semula nak dengar apa cerita ni, tengok orang jadi ni apa. Ni bijaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang mula berkumpul balik sekitar Rasulullah. Sampailah dia tu kata, ya Rasulullah, betul ke begini yang aku dengar? Sampai betul-betul depan Rasulullah, dia kata, benar ke ya Rasulullah? Cerita yang aku dengar ni, cerita Isra' Mi'raj ni, benar ke ya Rasulullah? Nabi jawab, benar. Abu Bakar jawab balik, engkau benar ya Rasulullah. Bila dijawab, engkau benar ya Rasulullah, sahabat yang tadi macam ada goyang-goyang sikit tu, dia kata, betul lah, ni Rasulullah. Mana Rasulullah cakap betul, cakap bohong. Ni cakap mesti Rasulullah sebut benda yang benar saja. Sahabat-sahabat yang tadi tu iman jadi kuat balik bila Abu Bakar sebut begitu. Engkau benar ya Rasulullah. Betul Abu Bakar digelar As-Siddiq. Dia membenarkan peristiwa Isra' dan Mi'raj ni dalam keadaan orang lain jadi tak berapa nak percaya peristiwa Isra' Mi'raj ni. Orang mula berkumpul balik sekeliling Rasulullah SAW. Abu Bakar dia nampak peluang untuk flip balik benda ni, supaya daripada orang tak percaya, dia percaya balik peristiwa Isra' Mi'raj ni. Dia tahu bila Rasulullah sebut mesti betulnya benda ni. Dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk tanya beberapa soalan. Rasulullah kata, silakan Abu Bakar. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, semua orang tahu bahawa engkau tak pernah pergi Baitul Maqdis. Rasulullah paling jauh pun dia pergi ikut pakcik dia berniaga ke Syam. Itu paling jauh lah dia ikut. Rasulullah tidak sampai ke Baitul Maqdis. Kerana Baitul Maqdis ni jarak dia jauh, sebulan perjalanan naik kuda. Semua orang Mekah tahu engkau ya Rasulullah tak pernah pergi Baitul Maqdis. Sedangkan pemimpin-pemimpin Quraisy biasa pergi Baitul Maqdis. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Ayat tu cerita pasal rihlatash syita'i was-saif. Pemimpin Quraisy ni rihlah, cuti mereka, vacation mereka, musim sejuk dan musim panas, mereka akan pergi ke Yaman dan pergi ke Baitul Maqdis. Jadi pemimpin Quraisy yang dekat Mekah ni biasa pergi Baitul Maqdis. Jadi dia tahu jalan dia macam mana, pasar dia bagaimana, keadaan dia, Masjidil Aqsa, semua dia tahu sebab banyak kali pergi. Dan zaman tu kalau orang tak pernah pergi, memang tak boleh nak ceritalah macam mana. Kerana dulu mana ada gambar, mana ada orang ada video macam hari ni. Hari ni kita tak pergi, kita boleh tahu tempat tu macam mana, kan? Katakanlah kita tak pernah pergi London, tak pernah pergi sampai London, tapi kita tahu London tu macam mana. Dia ada apa nama Ferris wheel tu, kemudian ada bar 2 tingkat, kemudian ada parlimennya bangunan, ada Big Ben apa semua, kita pun tahu London ni rupa macam mana. Walaupun tak pernah pergi, kerana ada gambar. Zaman dulu kalau tak pernah pergi tak ada ceritalah, tak tahu apa keadaan di sana macam mana. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan Baitul Maqdis. Allah Subhanahu wa taala munculkan di hadapan Nabi SAW gambaran Baitul Maqdis. Kerana logik juga tuan-tuan, kerana kita kalau pergi sekali pun kita bukannya perasan sangat pun tempat tu kalau pergi sekali, kan? Bahkan Nabi SAW pergi tu bukan pergi saja makan angin, bukan jalan pergi ambil gambar ke apa. Nabi jalan buat kerja, kan? Jadi Allah Ta'ala tunjukkan peristiwa sampai sana jumpa dengan Nabi-Nabi dan Rasulullah SAW. Mana ada masa nak tengok keliling. Jadi Allah Ta'ala jadikan depan Nabi SAW gambaran bagaimana Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ni. Maka Nabi boleh sebut Masjidil Aqsa ni begini, tiang dia begini, pintu dia begini, jalan dia begini, pasar sekitar dia begini, pokok-pokok dia begini, apa semua. Dan bila Nabi sebut begitu, jalan dia begini, pemimpin Quraisy yang biasa pergi dia kata, betul ya Muhammad. Pasar dia begini, betul ya Muhammad. Masjidil Aqsa begini, pintu dia, betul ya Muhammad. Akhirnya mereka mengiyakan apa Nabi sebut. Pemimpin-pemimpin Quraisy kata, betul ya Muhammad. Kerana zaman tu kalau tak pernah pergi, orang tak akan boleh cerita benda. Maka orang dah start mula percaya dah.
ni betul ni, kalau tak pernah pergi mana dia boleh cerita benda ni. Bahkan semua orang Mekah tahu Nabi SAW tidak pernah menipu. Akhirnya Nabi SAW tutup kisah ni, nak bagi semua orang Mekah percaya. Nabi kata, malam tadi waktu aku nak balik semula ke Mekah, aku nampak ada satu kafilah. Kafilah ni adalah rombongan lebih daripada 3 ekor unta. Kafilah ni orang Mekah pergi ke Masjidil Aqsa, tapi dalam perjalanan balik semula ke Mekah, kan sebulan pergi sebulan balik, lama. Nabi cepat laju. Nabi kata, Nabi sebut secara detail kafilah ni, unta paling depan, unta putih, kemudian ikat kain merah depan dia, siapa atas unta ni, siapa atas unta. Nabi sebut seorang-seorang yang ada dalam kafilah tu. Kan ini orang Mekah, Nabi kenal seorang-seorang kat situ. Dan Nabi kata dalam perjalanan balik, diorang ni tadi hilang unta. Unta dia seekor terlepas, pergi menyorok dekat belakang lembah. Dia tak nampak, dia mencari unta dia hilang. Nabi nampak daripada atas unta dia dekat situ. Nabi berkata, wahai si fulan bin si fulan, unta kamu ada dekat belakang lembah ni, pergi ambil kat situ. Maka diorang ni pun pergi ambil dan mereka jumpa unta dia. Nabi kata rombongan ni 2 hari lagi sampai Mekah. 2 hari lagi sampai Mekah rombongan ni. Kerana dulu mana ada WhatsApp ke apa cerita. Kalau orang tak sampailah cerita, tak tahulah cerita tu kan. Sekarang ni kita tak sampai kampung lagi kita boleh cerita. Tadi nampak aksiden kat air keruh lah, ni jalan ni jam lah, jangan lalu sini. Kita boleh bagi tahu orang lain. Kerana kita sekarang ada teknologi. Dulu tak sampailah cerita, tak ada lah tuan-tuan. Maka Nabi kata 2 hari lagi kafilah ni akan sampai Mekah. 2 hari lepas tu semua orang Mekah berkumpul dekat pintu Bani Syaibah. Pintu Bani Syaibah ni apa? Pintu Mekah asal. Pintu Mekah asal. Syaibah ni nama siapa? Dia kena sebut sebenarnya. Nama siapa sebenarnya? Syaibah kan nama asal Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib tu gelaran dia. Nama betul dia kan Syaibah. Ni pintu Bani Syaibah ni, pintu Abdul Muttalib tu. Orang Mekah 2 hari lepas tu berkumpul. Dengan budak muda, dengan kanak-kanak, orang perempuan, orang tua. Semua orang Mekah berkumpul depan pintu tu. Tunggu. Akhirnya tiba kafilah ni tadi. Sama sebiji macam yang Nabi SAW sebut. Dengan unta paling depan, unta putih, ikat kain merah. Orang ni duduk atas unta ni, orang ni duduk atas unta ni. Sama macam Nabi sebut. Yang kafilah ni pula datang pelik. Ni apa cerita pula ramai-ramai menyambut depan pintu Mekah ni. Biasa balik tak ada orang sambut. Ni tiba ramai pula menyambut depan ni. Maka orang pun mula approach tanya, kamu daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis? Kafilah ni kata, ya, daripada Baitul Maqdis. Oh, dia pelik. Mana orang ni tahu? Kemudian, betul ke dalam perjalanan balik itu kamu hilang unta? Orang ni pun lagi pelik, dia kata. Betul hilang unta. Jadi apa yang kamu buat? Dia kata, daripada mana ketika kami tengah cari unta, datang suara dari mana-mana bagi tahu bahawa unta kami ada dekat lembah sekian-sekian. Maka kami pun cari, jumpa unta kami. Yang kafilah ni dia pelik, dia kata, mana dapat cerita dia tadi? Tak ada seorang pun daripada rombongan kami yang dah sampai awal, tak ada pun. Inilah kami ni yang first sampai ni. Jadi macam mana kamu semua tahu cerita ni tadi? Serentak penduduk Mekah kata, kami dengar dari Muhammad. Semua kata kami dengar daripada Muhammad. Sejak daripada tu, asalnya Abu Jahal nak jadikan orang Mekah tidak percaya pada Nabi, menjadikan orang Mekah percaya pula kepada Nabi SAW. Dan seluruh penduduk Mekah percaya peristiwa Isra' dan Mi'raj, walaupun mereka tidak beriman on the spot. Kenapa kita sebut begitu? Kerana kebanyakan orang Mekah ni, dia macam Abu Jahal, macam Abu Sufyan juga. Dia tahu Nabi ni betul, dia tahu apa yang Nabi sampaikan betul. Cuma dia ambil pendekatan wait and see. Nanti dulu, tunggu dulu, dia kata. Dia kata Muhammad ni betul, cuma tak berani, takut, relax dulu, tengok dulu macam mana. Akhirnya bila Nabi SAW berjaya tawan kota Mekah, Fathu Mekah, sebab itulah orang Islam mula masuk beramai-ramai kan, termasuk Abu Sufyan, termasuk yang lain-lain. Kenapa? Kerana dia kata Mekah ni, Kaabah ni adalah kota suci. Kalau orang datang dengan niat jahat, pasti tidak akan boleh buat apa-apa atas kota suci ni. Seperti mana yang berlaku pada Abraha kan, datang tak boleh ajak apa, akan datang burung ababil. Kalau Muhammad ni betul, sungguh betul, dia pasti akan dapat tawan rumah Allah ni dengan mudah. Maka bila Fathu Mekah, Nabi masuk dan membuka kota Mekah dengan senang. Dan Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala besar. Nabi ambil dia punya busur panah. Nabi baca waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi tolak satu-satu berhala ni runtuh yang mereka sembah ni. Maka mereka kata, rupanya apa yang kita sembah selama ni memang tak betul. Apa yang kita sembah tak betul dan Muhammad lah betul. Maka mereka
terus beriman kepada Nabi SAW. Sebab itulah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka pada waktu tu ramai manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong lepas Fatu Mekah. Kenapa faktor mereka masuk Islam ramai sangat? Kerana sebenarnya mereka dalam hati mereka dah tahu dah apa yang Nabi buat ni adalah benda yang benar, apa yang Nabi sampaikan adalah benda yang benar, cuma mereka simpan dalam hati sampai masa barulah Allah Ta'ala beri hidayah dan mereka beriman. Tetapi ada sebahagian daripada mereka tidak beriman sampai mati, seperti Abu Lahab, seperti Abu Jahal dan lain-lain lagi yang tidak beriman dan dikira sebagai musuh Allah dan Rasulnya sampailah mereka meninggal dunia. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah sedikit kisah berkaitan dengan Isra' wal Mi'raj ni tadi. Kalau kita cerita penuh Isra' Mi'raj ni berdasarkan hadis Nabi SAW, jawabnya kita pun akan habis sebelum daripada subuh juga. Macam Isra' Mi'raj juga tu, panjang cerita dia. Ni tu tak cerita lagi perjalanan daripada Masjidil Haram Masjidil Aqsa tu semua tu ada benda yang Nabi SAW Allah Ta'ala tunjuk pada dia. Itu nak cerita satu-satu tu panjang lagi. Tu cerita jumpa Nabi lagi, naik ke langit, setiap Nabi tu ada pesan pada Nabi lagi, naik jumpa Nabi. Panjang lagi cerita tu tuan. Jadi ni kita ambil pengajaran daripada Isra' wal Mi'raj ni, selain daripada sirah yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan peristiwa ini. Yang pertama kita kata solat tadi, jangan pandang remeh pada solat, kerana ada orang yang ambil remeh pada solat. Sebab saya jumpa banyak orang yang bila kita berbual dengan dia, kita tahu dia kata, ustaz saya ni kadang-kadang terlepas solat, kadang-kadang terlepas tu, tapi kalau kadang-kadang dia tu macam seminggu 9 kali, itu bukan kadang-kadang tu dah macam sengaja tinggal lah. Kerana kita ni kalau jaga semayang, kita akan jaga semayang, kita akan sampai waktu kita akan cari usaha untuk semayang, berhenti ke cari surau ke apa, kita akan semayang. Tapi kalau sengaja terlajak tinggalkan semayang ni, maknanya dia jadi orang yang mencuaikan solat. Ni jangan jadi begini. Solat yang kedua kita sebut tadi adalah berkaitan dengan riba. Maka jangan kita di zaman yang moden yang penuh orang kata, ada orang ni saya pernah jumpa, dia kata, nak buat macam mana ustaz, kita duduk akhir zaman, terpaksalah hidup dengan riba. Hidup dengan riba ni yang Nabi sebut terkena debu-debu riba akhir zaman ni, bukan kita pergi buat agreement, pergi sign minta loan bank riba, tu bukan. Itu bukan debu riba, tu memang kau terjun dalam lubang riba terus. Debu riba ni kita terkena sikit-sikit tu, maksud dia tuan-tuan. Contoh tuan-tuan pergi umrah. Tuan-tuan pergi umrah naik kapal terbang. Tapi tak tahulah kalau tuan-tuan ada naik sampuk apa, bot lagi ke apa. Naik kapal terbang. Kapal terbang tu company tu beli dengan cash ke? Tuan-tuan? Tak. Pergi beli dengan Islamic punya finance ke kapal terbang? Tak. Tuan-tuan, orang beli dengan konvensional. Tuan-tuan naik kapal terbang dia. Itu yang dikatakan terkena tempias tu. Tuan-tuan naik kapal terbang yang dibeli dengan sistem riba. Itu tempias dia. Bukan tuan-tuan yang pergi buat loan riba. Itu tuan-tuan sengaja terjun dalam lubang neraka, tuan-tuan. Yang terkena ni kita naik kapal terbang tu tak ada dosa bagi kita. Ini dikatakan akhir zaman terkena debu-debu riba. Ini benda yang kita kena ambil perhatian, kerana jangan sampai kita terlibat dalam orang yang Allah Ta'ala isytiharkan sebagai musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada kita semua, dapat menambahkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.